Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'al intifa' wal fadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung perbahasan kitab iaitu An-Nur Al-Mubin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mufassir iaitu Ibnu Juzai Al-Gharnati rahimahullahu taala. Dan Imam Ibn Juzai ini kita dah bincang pada kelas yang pertama, iaitu beliau lahir pada 663 Hijrah dan juga wafat pada 741 Hijrah. Iaitu Imam Ibn Juzai wafat pada umur yang sangat muda, 48 tahun. Dan beliau ni jika lihat kepada biografinya adalah mata syahidan. Dia mati dalam mati syahid dalam peperangan disebut sebagai peperangan Tarif. Dan Ibnu Juzai ini Al-Gharnatah itu kembali kepada tempat tinggal beliau di Granada. Kalau kita sekarang ni di tempat di Sepanyol namanya adalah Granada. Baik. Dan juga pada kelas yang terakhir sebelum kelas ini kita sudah membincangkan tentang beberapa perbahasan sebelum kita masuk kepada perbahasan kitab, iaitu antaranya adalah perbahasan tentang hukum taklid ataupun hukum iman muqallid, sama ada ia sah ataupun tidak sah. Jadi dalam perbahasan tersebut kita mengambil satu bait kata-kata daripada Imam Al-Laqani di dalam kitab Jawharatut Tauhid fi ilmi tauhid, menyebutkan bahawa idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tabdidi, iaitu barang siapa yang bertaklid dalam ilmu akidah ini, imannya ini tidak akan terlepas daripada khilaf ataupun keraguan. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tabdidi. Jadi terdapat perbahasan ulama tentang iman seorang muqallid, adakah ia sah ataupun tidak sah. Ada khilaf. Cumanya kita dah bahaskan 6 pandangan berkaitan dengan imam muqallid tersebut, dan kita katakan bahawa pendapat yang betul daripada 6 pandangan itu adalah imam muqallid adalah sah. Tetapi jika sekiranya dia layak untuk berfikir, untuk mencari dalil, tapi dia tidak buat sedemikian, maka dia berdosa. Dan juga jika sekiranya dia tidak layak dan dia tidak buat sedemikian, kerana dia tidak layak, dia tahu tidak layak, sebab apabila dia berfikir tentang perkara tersebut menyebabkan akidahnya itu tidak menjadi goyang, maka itu tidak diwajibkan ke atasnya untuk melakukan sedemikian. Jadi tidak berdosa bagi sesiapa yang tidak mempunyai kelayakan untuk mencari dalil. Jadi itu adalah perbahasan hukum taklid ataupun hukum imam muqallid. Imam muqallid ni adalah, kalau dalam bahasa kita, apabila kita tanya kepada seseorang itu, dia tidak mempunyai dalil atas kepercayaan ataupun pegangan yang dipegang oleh. Contoh, kita tanya kepada seseorang, apakah hujah, apakah dalil kamu nak mengatakan bahawa Allah itu adalah Tuhan, ataupun Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi dan juga semua yang ada di dalam alam semesta ini. Maka dia kata, saya mendengar si fulan kata sedemikian, ataupun saya dengar ustaz kata sedemikian, maka ini dikira sebagai imam muqallid kerana dia tidak mampu untuk membawa dalil untuk mengukuhkan kepercayaannya dan pegangannya, kecuali dengan membawa bahawa seseorang berkata ataupun dia menukilkan seseorang berkata tanpa ada hujah. Jadi iman muqallid ini diperselisihi oleh ulama. Ada yang kata tidak sah, ada yang kata sah. Jadi Imam Ibn Juzai Al-Gharnati menulis kitab ini untuk tujuan seseorang yang membaca kitab An-Nur Al-Mubin ini, apabila dia membaca kitab tersebut, maka dia terlepas daripada belenggu taklid. Maksudnya apa? Dia mempunyai hujah-hujah terhadap setiap kepercayaan yang dipegang olehnya. Dia percaya kepada Allah,
dan dia percaya kepada kewujudan Allah, dia ada hujah-hujahnya. Dia percaya bahawa Allah yang menciptakan langit dan juga bumi dan juga alam semesta ini, dia ada hujah-hujahnya. Jadi di dalam kitab ini, Imam Ibn Juzay menulis khusus kepada golongan-golongan awam supaya dapat melepaskan mereka ini daripada khilaf taklid, khilaf imam muqallid tersebut. Daripada dikhilafkan sama ada imannya sah tidak sah, baca buku ni maka selesai. Tidak diragukan lagi bahawa iman seseorang itu adalah sah kerana dia mempunyai dalil terhadap kepercayaan dan juga pegangan yang dipegang olehnya. Dan juga pada kelas yang lepas kita membincangkan tentang tujuan ataupun disebut sebagai maksad musannif dalam menulis kitab ini ataupun manhaj musannif dalam menulis kitab ini. Yang pertamanya adalah musannif menyebutkan dalil-dalil yang mana daripada dalil-dalil tersebut menyebabkan seseorang itu daripada liyabtaqiyan naziru fiha anit taqlidi ila ilmi yaqin, supaya naik daripada martabat taklid kepada ilmu yaqin, kepada ilmu yaqin, iaitu percaya kepada pegangannya dan juga kepercayaan yang dipegang olehnya itu berdasarkan dengan ilmu dan juga hujah. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua ataupun tujuan manhaj musannif yang kedua dalam mengarang kitab ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Juzay itu adalah datang daripada Al-Quran. Semua yang dalil-dalil dibawa dalam kitab ini adalah berasaskan kepada ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Imam Ibn Juzay bawakan sendiri ayat-ayat tersebut untuk kita mentadabbur setiap ayat, setiap erti makna perkataan di dalam ayat tersebut supaya kita dapat menghayati bagaimanakah ayat itu boleh menjadi dalil kepada kita untuk menguatkan pegangan dan juga akidah kita. Jadi, yang pertama tadi adalah dia mendatangkan dalil-dalil untuk seorang itu naik daripada martabat taklid kepada martabat ilmu yaqin. Yang kedua adalah didatangkan dalil-dalil tersebut daripada Al-Quran yang mana ayat-ayatnya datang daripada Al-Quran dan bukan daripada hujah-hujah yang selain daripada Al-Quran. Kerana idh huwa hujjatullahil kubra. Kerana Al-Quran itu adalah hujah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Wa habluhul matin, dan tali Allah yang paling kukuh. Itu maksud yang kedua. Dan manhaj yang ketiga oleh musannif, iaitu musannif mengkhususkan perbahasannya kepada ummahatil masail, perbahasan-perbahasan induk sahaja. Adapun perbahasan-perbahasan berkaitan dengan khilaf, perselisihan ulama dan sebagainya, itu musannif tidak bawakan. Jadi orang yang membaca kitab ini tidak akan terlihat ataupun tidak akan disibukkan akal mereka ni dengan khilaf-khilaf yang banyak di dalam ilmu tauhid. Adapun yang dia ambil adalah benda-benda yang betul-betul qat'i, benda-benda yang betul-betul benar yang disepakati oleh ulama, supaya dia tidak terlihat ataupun dia tidak menyibukkan dirinya daripada perkara-perkara khilaf yang menyebabkan mereka ni lebih pening ataupun lebih susah untuk memahami akidah. Jadi tiga maksud utama Imam Ibn Juzay menulis kitab ini. Yang pertama, supaya orang yang membaca kitab An-Nur Al-Mubin ini dapat naik daripada martabat taklid kepada martabat ilmu yaqin, percaya ataupun beriman dengan hujah dan juga dalil. Dan yang keduanya adalah dalil-dalil itu didatangkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang qat'i. Dan yang ketiganya adalah difokuskan kitab ini kepada ummahatul masail, permasalahan induk yang menjadi persepakatan oleh ulama dan juga menghindarkan daripada perbadahan ataupun khilaf-khilaf yang diperselisihi oleh ulama-ulama yang firaq pelbagai, Mu'tazilahnya dan juga Khawarijnya dan juga sebagainya lah. Pelbagai pandangan-pandangan. Tetapi Imam Ibn Juzay membawakan pandangan ataupun membawa intipati ilmu tauhid itu sendiri dan tidak membincangkan tentang khilaf yang berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi saya berhenti dekat wayashtamilu hadzal kitab ala thalathi qawaida wa khatimatin. Dan buku ini merangkumi tiga kaedah ataupun tiga bab dan juga khatimatin dan juga satu penutup.
Wa yashtamilu hadzal kitabu ala 3 qawaid wa khatimatin. Al-qa'idatul ula fil kalami fil ilahiyat. Bab yang pertama adalah membincangkan tentang ilahiyat, iaitu berkaitan dengan ketuhanan. Bagaimana kita nak mengisbatkan bahawa alam ini adanya pencipta. Ini bagi menjawab persoalan golongan-golongan yang mengatakan bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya. Iaitu pelbagai nazariyat di dalam sains yang mengatakan bahawa alam ini tercipta daripada Big Bang dan sebagainya. Bagaimana kita nak isbatkan bahawa alam ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada dirinya sendiri ataupun bukanlah lahir daripada kita kata gerak semula jadi ataupun sebagainya. Dan juga bagaimana kita nak isbatkan bahawa Tuhan inilah Tuhan ini yang mencipta alam ini adalah Allah. Bagaimana kita nak isbatkan perkara tersebut? Sebab di dalam dunia ini pelbagai tuhan-tuhan yang didakwa sebagai Tuhan, dan bagaimana kita nak isbatkan bahawa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbahasan berkaitan dengan perkara tadi itu termasuk dalam bab yang pertama, iaitu fil kalami fil ilahiyat, iaitu perbahasan pada perkara ilahiyat. Wal qa'idatus tsaniyah, dan juga bab yang kedua ataupun kaedah yang kedua, fil kalami fil anbiya'i wal malaikati wal a'immati was sahabah, iaitu pada perbahasan membincangkan tentang nabi-nabi, para malaikat dan juga para a'immah dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Ataupun kita sebut dalam perbahasan tauhid dalam kitab-kitab tu disebut sebagai an-nubuwat. Tadi yang pertama al-ilahiyat, yang kedua ni adalah berkaitan dengan nabi-nabi, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan a'immah dan juga sahabah. Ini kita sebut sebagai an-nubuwat. Apakah sifat-sifat wajib bagi nabi? Apakah sifat-sifat mustahil bagi nabi, dan juga apakah sifat yang harus bagi nabi? Itu dalam perbahasan an-nubuwat ataupun bab yang kedua di dalam kitab ini. Bab yang ketiga adalah al-qa'idatus tsalitsatu, bab yang ketiga, fil kalami fid daril akhirah, iaitu pada perbahasan tentang hari akhirat. Iaitu hari akhirat ini merangkumi pelbagailah, daripada fil mahsyar, dalam mahsyar, kemudian hisab, kemudian sirat, kemudian jannat wan nar. Semua itu di dalam perbahasan fid daril akhirah, iaitu berkaitan dengan hari akhirat. Ataupun disebut di dalam pembahagian ilmu tauhid di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai as-sam'iyyah. Jadi di dalam kitab ini dibahagikan kepada 3 bahagian, sama seperti pembahagian dalam kitab-kitab tauhid yang lain, iaitu dimulakan dengan ilahiyat dan kemudian disusuli dengan an-nubuwat, dan yang ketiga adalah as-sam'iyyat. Jadi yang ketiga itu adalah as-sam'iyyat. As-sam'iyyat itu merujukkan kepada sama', iaitu pendengaran, iaitu perbahasan berkaitan dengan darul akhirah, iaitu hari kiamat ini bersandarkan kepada sama', iaitu pendengaran, yang merujukkan kepada masdar sama', iaitu wahyu. Jadi perbahasan tentang perbahasan tentang mahsyar, perbahasan tentang hisab dan juga perbahasan tentang pembalasan syurga dan neraka itu adalah berdasarkan kepada wahyu dan bukan dengan akal. Jadi wahyulah yang menyampaikan tentang bagaimanakah keadaan mahsyar, bagaimanakah keadaan hisab dan juga bagaimanakah keadaan syurga dan neraka. Jadi disebut sebagai sam'iyat kerana semuanya itu dikhabarkan oleh sama', berdasarkan kepada wahyu, iaitu sama ada di dalam Al-Quran disebut tentang hisab, disebut tentang kenikmatan di syurga dan juga azab di neraka. Dan juga disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari akhirat dan juga peristiwa yang berlaku sebelum ketika kiamat dan juga sebelum berlaku kiamat. Itu disebut dengan sam'iyat, iaitu mewujudkan kepada sama', iaitu wahyu. Jadi di dalam Islam kita ada beberapa masadir al-ma'rifah ataupun disebut sebagai sumber-sumber kita nak mengambil ilmu. Antaranya yang kita sebutkan tadi, wahyu. Wahyu ini membantu kita untuk memahami hakikat sesuatu itu.
Dan ada masadir makrifah selain daripada wahyu yang mana membantu kita untuk memahami wahyu, dan yang keduanya adalah untuk kita memahami hakikat kehidupan di dunia ini. Jadi antara masadir makrifah ataupun sumber-sumber ilmu yang mana daripada sumber-sumber ini kita mendapat ilmu selain daripada wahyu adalah yang pertama adalah al-hawas al-khamsah, iaitu 5 panca indera. Kita ada panca indera pendengaran, panca indera rasa, panca indera sentuhan, penglihatan dan juga sebagainya. Itu adalah sumber ilmu. Kita nak mendapat ilmu. Contoh, kita nak rasakan bahawa api itu membakar. An-naru muhriqatun. Itu adalah satu ilmu yang kita dapat dan kita dapati melalui masadir makrifah, iaitu al-hawas al-khamsah. Daripada panca indera yang 5, iaitu panca indera sentuhan. Kita tengok ataupun panca indera penglihatan. Kita tengok kepada api dan kita tengok tabiat api itu, dia membakar apa yang ada di sekelilingnya seperti kayu dan juga daun-daun kering dan sebagainya. Dan kita dapat ilmu bahawa an-naru muhriqatun, bahawa api itu membakar. Jadi antara masadir makrifah kita untuk kita mendapat ilmu daripada al-waqi' di sekitar kita adalah al-hawas al-khamsah. Dan yang keduanya adalah al-aqlu. Antara masadir makrifah adalah akal, iaitu kita tahu bahawa dua lebih besar daripada satu, iaitu kita tahu melalui dengan pemikiran akal. Akal memberitahu bahawa dua lebih besar daripada satu. Dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan matematik dan juga pembuktian matematik tersebut, kita menggunakan akal untuk membuktikan perkara itu benar. Dan juga daripada akal ini, untuk perkara-perkara yang contohnya pada penglihatan kita kepada contohnya bulan dan juga bintang ataupun matahari, mungkin pandangan kita al-hawas ini terbatas, iaitu kita lihat kepada saiz bulan jika dilihat dengan mata kasar dengan saiznya yang kecil. Tetapi apabila dengan akal kita mengkaji, kita mengeksplorasi angkasa, kita mendapati bahawa saiz bulan dan juga bintang itu adalah lebih besar, adalah sangat besar, dan berbeza dengan al-hawas al-khamsah yang kita lihat melalui panca indera penglihatan. Jadi masadir makrifah, iaitu sumber ilmu untuk kita dapat ilmu daripada al-waqi' sekeliling kita adalah, yang pertama kita sebut tadi al-hawas al-khamsah, yang kedua al-aql, yang ketiga adalah as-sama' ataupun al-wahyu. Tiga perkara ini menjadikan kita memahami kehidupan kita hari ini dan juga memahami waqi' di sekeliling kita. Ini berbeza dengan golongan-golongan yang tidak beriman. Golongan-golongan yang tidak beriman kepada wahyu. Contohnya golongan-golongan falsafah. Golongan-golongan yang tidak beriman bahawa wujudnya Tuhan, bahawa wujudnya pencipta kepada alam ini. Dia percaya bahawa segala apa yang berlaku ini adalah tindak balas semula jadi. Tidak balas sel-sel yang zarrah tu, tindak balas tersebut menjadikan apa yang berlaku pada dunia ataupun pada realiti. Jadi apa yang dipercayai oleh golongan-golongan yang tidak mempercayai wahyu ini adalah mereka menggunakan al-hawas dan juga akal. Mereka menggunakan hawas dan juga akal tanpa mengambil wahyu itu sebagai sumber ilmu. Dan kita lihat bahawa pandangan-pandangan falsafah ini tidak kesemuanya ataupun tidak membawa kepada kebenaran, kecuali sedikit sahaja. Mungkinlah dia menggunakan akal, dia menggunakan hawas khamsah, dia akan sampai kepada kebenaran, tetapi kebenaran yang didapatinya itu adalah sedikit berbanding dengan kebatilan dan juga kepalsuan yang dia dapat, kerana tidak dibantu dengan sumber yang ketiga, iaitu yang ada pada kita sebagai seorang Muslim, iaitu wahyu. Sebab wahyu ini dia menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak dicapai oleh akal, yang tidak dicapai oleh akal, seperti mana berkaitan dengan alam ghaib, dosa pahala, pembalasan di akhirat,
ini tidak mampu dicapai oleh akal selagi mana tidak disebut ataupun tidak disampaikan oleh Nabi SAW melalui wahyu. Wahyulah yang mengenalkan kita kepada tentang dosa dan juga pahala, tentang kewujudan malaikat, tentang kewujudan nabi-nabi yang datang kepada kita untuk menyampaikan risalah-risalah daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa wahyu, kita tak akan tahu perkara-perkara tersebut. Jadi golongan-golongan falasifah ini tidak mendapat, tidak cukup satu masadir ma'rifah iaitu wahyu, menyebabkan mereka ini mencari-cari tentang jawapan berkaitan dengan persoalan-persoalan besar di dalam kehidupan, ataupun disebut sebagai al-as'ilatul kubra, persoalan-persoalan terbesar di dalam kehidupan kita. Al-as'ilatul kubra ini, persoalan-persoalan besar dalam kehidupan kita ini mengagumi persoalan tentang min aina nahnu, dari mana kita datang, min aina nahnu. Ini soalan besar, sebab kita lahir di dunia ini, tiba-tiba lahir sebagai seorang manusia, mesti kita akan bertanya, sampai kepada satu tahap kita dah mampu berfikir, kita akan bertanya persoalan-persoalan terbesar sekali dalam kehidupan kita, min aina nahnu, dari mana kita ini. Itu persoalan yang pertama. Kemudian apabila kita telah hidup, kita telah mempunyai pengalaman dalam kehidupan ini, kita akan bertanya persoalan terbesar yang kedua, iaitu madza naf'alu huna, apa kita nak buat dalam dunia ni. Madza naf'alu huna. Lepas kita tanya min aina nahnu, kita tanya pula tentang persoalan yang terbesar, iaitu madza naf'alu huna, apa yang nak kita buat pada di sini, apa yang nak kita buat pada kehidupan kita yang ini. Kemudian apabila kita menjalani kehidupan, kita akan bertanya tentang persoalan al-as'ilatul kubra yang ketiga, iaitu ila aina nahnu, ke manakah kita akan pergi. Selepas mana kita menjalani kehidupan semua, kita akan bertanya, lepas ni kita nak ke mana. Jadi tiga persoalan besar ni, min aina nahnu, dari mana kita datang, maza naf'alu huna, apa yang nak kita buat. Dan kemudian ila aina nahnu, dan ke mana kita nak pergi selepas daripada kehidupan dunia ini. Ini adalah persoalan besar bagi seseorang yang hidup di dunia ini untuk menjawabnya. Jadi golongan-golongan falsafah ini tidak mampu menjawab tiga persoalan besar ini, dan mereka mencuba dalam kehidupan mereka sehingga istaghraqa umrahu kullahu, sehingga memakan masa keseluruhan umur mereka ini untuk menjawab tiga persoalan ini. Min aina nahnu, maza naf'alu huna, kemudian ila aina nahnu, ke mana kita nak pergi, dari mana kita datang, apa yang nak kita buat pada hari ini, pada kehidupan kita pada kali ini, dan juga apa yang akan kita jumpa selepas daripada kehidupan ini. Jadi golongan-golongan falsafah dengan tanpa bantuan wahyu tidak mampu menjawab ketiga-tiga persoalan ini dengan tepat dan juga dengan benar. Mereka hanya boleh menyatakan pandangan-pandangan, boleh menyatakan tentang apa yang mereka sangka, tetapi itu bukanlah sesuatu betul-betul benar dengan waqi' sebenarnya yang kita hidup sekarang ini. Jadi golongan-golongan falsafah memakan masa yang sangat lama untuk menjawab tiga persoalan ini. Sedangkan bagi seorang muslim mukmin itu, permulaan hidupnya sudah diberikan maklumat tentang perkara tersebut. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Jumaah sebagai an-namuzaj ma'rifi, iaitu worldview, ataupun kita disebut oleh Syekh Ali sebagai paradigm, pandangan hidup, pandangan alam. Apa pandangan kita tentang kehidupan ini, apa pandangan kita tentang alam ini. Bagi menjawab tiga persoalan tadi, min aina nahnu, madza naf'alu huna, wa ila aina nahnu, ke mana kita. Jadi dengan wahyulah kita mampu menjawab tiga-tiga persoalan besar ini. Yang pertama ialah min aina nahnu. Kita sejak daripada awal bahawa kita diajar bahawa Allahu khalaqana. Khalaqanallahu. Allah lah yang mencipta kita. Tidak ada pertikaian dalam diri kita bahawa Allah lah yang mencipta kita. Jadi kita datang daripada Allah.
kita dah lahirkan daripada ibu kita, dan itu adalah ketentuan daripada Allah. Jadi kita tidak berfikir tentang min aina nahnu, tidak berfikir tentang bagaimanakah kejadian manusia sebelum daripada manusia ini, dan juga daripada binatang, seperti mana Nazariyatul Darwin, teori Darwin mengatakan bahawa manusia ini daripada jin ataupun genus haiwan, dan kemudian berevolusi sehinggalah menjadi manusia. Tapi kita apabila kita faham akidah Islam, kita mengetahui bahawa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Min aina nahnu? Min Allah. Kita adalah daripada Allah. Allah lah yang mencipta kita. Kemudian berkaitan dengan maza naf'al huna. Baik, kita tahu bahawa Allah telah mencipta kita. Maka apa yang nak kita buat? Apa yang Allah Taala nak kita buat di dalam kehidupan kita hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut di dalam Al-Quran, dan juga diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan apakah perintah-perintah agama, dan juga apakah suruhan-suruhan agama. Antaranya adalah seperti mana di dalam rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Itu adalah tuntutan-tuntutan kita yang disebut sebagai taklif. Kita hidup di dunia ini adalah untuk melaksanakan taklif. Taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maza naf'al huna? Yang pertama, ibadatullah. Beribadat kepada Allah. Apa yang Allah Taala suruh, kita buat. Apa yang Allah Taala larang, maka kita tak buat. Maka kita selesai tentang apa yang nak kita buat. Kita dah ada list ataupun kita ada kewajipan yang kita kena buat. Jika lengkap kewajipan tu, kita masuk yang kedua, iaitu perkara-perkara sunat untuk kita lakukan. Dan juga kita ada list apa yang perlu kita tinggalkan dan apa yang perlu kita tidak buat. Apa yang perlu kita tinggalkan. Jadi madza naf'al huna sudah jelas di dalam di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah sudah disebutkan tentang suruhan-suruhan dan juga perintah-perintah agama untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita hari ini. Namun jika kita bandingkan dengan golongan-golongan falsafah, mereka tidak tahu apa tujuan hidup. Ada falsafah, ahli falsafah yang membicarakan tentang politik, ada membicarakan tentang etik, akhlak dan sebagainya, untuk membicarakan tentang apa yang nak kita buat dalam kehidupan kita ini. Dan kata Syekh Ali Jumaah, maza naf'al huna, ada 3 perkara, iaitu dari sudut taklif tersebut merangkumi 3 maksud yang utama ataupun 3 tujuan utama taklif itu diturunkan. Yang pertamanya adalah ibadatullah, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadat kepada Allah, contohnya seperti mendirikan solat dan juga berpuasa di bulan Ramadan, seperti mana yang kita lakukan sekarang ini. Itu adalah ibadatullah. Yang pertama adalah tujuan kita melaksanakan taklif itu adalah ibadatullah, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah imaratul ard, iaitu mengimarahkan dunia, iaitu mengimarahkan kehidupan kita. Kita bekerja, kita memberi manfaat kepada orang lain, kita memberi sumbangan kepada orang lain, kita membina pusat-pusat kebajikan, kita memberi sumbangan kepada orang lain. Itu termasuk dalam imaratul ard, iaitu membangunkan kehidupan di dunia. Dan kita berbuat baik, melakukan kebaikan daripada skala yang sama ada skala yang kecil ataupun skala yang besar, itu dari sudut imaratul ard. Kita mengimarahkan bumi ini seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wasta'marakum fiha, iaitu dia menyuruhkan kamu, memerintahkan kamu untuk mengimarahkan, menghidupkan bumi ini dengan kebaikan. Itu taklif ataupun tujuan taklif adalah imaratul ard. Dan yang ketiganya adalah tazkiyatun nafs, iaitu untuk kita di dalam dunia ini berusaha untuk menyucikan diri. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri daripada perkara-perkara yang daripada akhlak-akhlak yang buruk, dan juga daripada akhlak-akhlak yang tidak baik, dan juga membersihkan hati daripada perasaan-perasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah
tanggungjawab ataupun kewajipan kita untuk kita lakukan di dunia ini. Jadi persoalan madza naf'al huna, apa yang nak kita buat tadi? Yang pertama adalah ibadatullah, beribadat kepada Allah. Yang keduanya adalah imaratul ard, mengimarahkan dunia, memberi kebaikan dan juga memberi sumbangan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan juga yang ketiga adalah tazkiyatun nafs, untuk kita membersihkan diri sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Jadi itu adalah tujuan tazkiyatun nafs, sehingga kita berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, kita diredai dan juga kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jawapan Islam kepada madza naf'al huna. Tadi min aina nahnu, kita dah jawab Allahu khalaqana, Allahu khaliquna. Allah adalah pencipta kita. Madza naf'al huna, ibadatullah, imaratul ard, tazkiyatun nafs. 3 perkara untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ila aina nahnu, dan ke mana, persoalan yang ketiga, al-as'ilatul kubra, yang ketiga adalah ke mana kita selepas ini. Jadi di dalam Islam sudah jelas disebutkan bahawa perjalanan kehidupan manusia ini bermula daripada alam ruh lagi. Qalu bala syahidna, yang ayat yang kita baca itu kita bersaksikan bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita kata apa? Qalu bala syahidna. Itu di dalam alam ruh. Kemudian dimasuk kepada alam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini, dan selepas ini selepas mana kita meninggal dunia, kita akan masuk kepada alam barzakh. Kemudian selepas pada alam barzakh, masuk kepada alam akhirat ataupun yaumul qiyamah. Kemudian kepada mahsyar, kepada hisab, kepada sirat, dan juga akhirnya masa kita ataupun perjalanan kita berakhir, destinasi terakhir kita sama ada dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dihumban ke dalam neraka, wal iyazu billah. Jadi masa kita, perjalanan kehidupan kita itu sudah diberikan penjelasan yang jelas oleh Nabi Muhammad SAW mengenai alam-alam yang kita akan lalui sehinggalah kepada kita sampai kepada insya-Allah syurga ataupun neraka, wal iyazu billah. Jadi perjalanan itu sudah kita ketahui. Ila aina nahnu, imma ilal jannah am ilan nar, sama ada ke syurga dan juga ataupun ke neraka, wal iyazu billah. Jadi apabila masuk kepada syurga, faqad faz. Barang siapa yang masuk syurga itu adalah golongan-golongan yang berjaya. Golongan-golongan yang masuk ke dalam neraka ialah golongan-golongan yang tidak berjaya. Jadi ila aina nahnu, jawapan kepada kita adalah jawapan Islam beri kepada kita untuk kita tidak lagi berfikir tentang ke mana kita lepas ni. Ke mana kita lepas ni? Iaitu sama ada jika kita berjaya melaksanakan ujian dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia ini, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan jika kita mengabaikan dan juga mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan sebagainya, kafir kepada pencipta kita, maka wal iyazu billah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi benda itu adalah jelas. Jadi inilah disebutkan sebagai pandangan alam ataupun world view sebagai seorang Muslim adalah perjalanan hidupnya akan diakhiri sama ada dia masuk syurga ataupun dia masuk ke dalam neraka. Daripada world view ini akan terbinalah akhlak-akhlak dan juga perilaku tingkah laku yang mana menjadikan Muslim ini berbeza dengan orang-orang lain yang tidak beriman dengan wahyu ini. Antaranya ialah golongan-golongan mukmin, apabila dia melakukan sesuatu, dia akan ingat bahawa di sana akan ada pembalasan. Jika sekiranya dia ingin mencuri, maka dia akan ingat nanti walaupun dia tidak dapat tangkap di dunia ini, tapi di akhirat kelak dia akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia akan diberi hukuman berdasarkan apa yang dia buat di dunia ini. Tetapi jika kita lihat kepada golongan-golongan yang tidak mempercayai hari pembalasan dan juga yaumul akhirah, jannat wan nar, syurga dan juga neraka, kita tengok kepada contohnya adalah
ahli falsafah di dalam bidang politik. Contohnya adalah Niccolo Machiavelli. Dia mempunyai satu pandangan bahawa buatlah apa sahaja asalkan dapat mencapai kepada tujuan yang diinginkan. Dia tidak fikir bahawa akan ada pembalasan di akhirat selepas mana dia meninggal dunia, dia akan dapat pembalasan. Dia tidak berfikir perkara tersebut. Jadi di dalam kitab ataupun penulisan-penulisannya, dia menerangkan tentang teori-teori politik yang mana menghalalkan untuk membunuh, menghalalkan untuk menipu, menghalalkan untuk mencuri dan sebagainya demi mencapai matlamat untuk mendapat satu pemerintahan politik ataupun mendapat satu kekuasaan. Jadi perkara ini kita sebutkan sebagai matlamat menghalalkan cara-caranya untuk mencapai kepada matlamat tersebut. Jadi orang yang tidak ada worldview bahawa akan ada hari pembalasan pada satu hari nanti, maka dia akan melakukan perkara ini, dia hidup dalam kehidupan dunia ini dengan tanpa ada undang-undang. Dia boleh melakukan apa sahaja tanpa risau sebab mereka ini tidak percaya kepada wujudnya hari kiamat. So tidak ada pembalasan. Kehidupan bagi mereka adalah kehidupan di dunia sahaja. Jadi sama ada nak jadi baik ataupun nak mendapat kejayaan ataupun nak sengsara hanya ada di dunia sahaja. Maka dia melakukan pelbagai cara-cara walaupun cara-cara tersebut bercanggah dengan moral ataupun etika sebagai seorang manusia ataupun melanggar kemanusiaan seorang manusia itu, maka dia tidak mempedulikan perkara tersebut demi mencapaikan kepada matlamat kerana mereka melihat bahawa matlamat mereka ini hanya dicapai di dunia sahaja. Sebab apabila mereka mati, tidak akan ada kehidupan yang lain. Tidak ada barzakh, tidak ada jannat wan nar dan juga tidak ada selain daripada kehidupan dunia. Tetapi kalau seorang mukmin, orang yang beriman kepada hari kiamat dan juga pembalasan syurga dan neraka, mereka akan menahan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka percaya bahawa selepas daripada kehidupan dunia, ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat yang mana lebih panjang waktunya berbanding kehidupan di dunia. Lebih besar ganjarannya jika sekiranya mereka bersabar dan juga berjaya melaksanakan ujian di dunia ini. Dan jika mereka tidak berjaya, maka nanti akan ada azab yang lebih berat dan juga lebih lama selama-lamanya jika sekiranya mereka gagal di dunia ini. Maka dengan pandangan ini, maka membentuklah sikap dan juga akhlak seorang mukmin mana dia mempunyai prinsip dalam kehidupan ini bahawa dia akan melaksanakan kebaikan dan juga dia akan memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak memberikan keburukan dan juga kefasadan kepada bumi ataupun kehidupan yang dia duduk untuk sekejap ini. Jadi itu adalah perbahasan tentang as'ilatul kubra, persoalan besar yang kita nak jawab di dalam apabila kita masuk dalam perbahasan tauhid, kita jawab perbahasan tadi, iaitu soalan-soalan tadi, iaitu min aina nahnu, madza naf'alu huna, wa ila aina nahnu, ke mana kita nak pergi selepas daripada ini. Jadi kata musannif rahimahullah, wal qa'idatu tsalitsah fil kalami fid daril akhirah. Yang ketiga adalah perbahasan berkaitan dengan hari akhirat. Wa khatimatu fi wasiyatin nafi'atin tunasibu maqsidal kitab. Dan kemudian musannif mengakhiri kitab beliau dengan wasiyah, dengan satu wasiat ataupun nasihat tunasibu maqsadal kitab, yang bermunasabah dengan maksud penulisan kitab ini. Jadi itu adalah mukaddimah. Yang kita bacakan daripada kelas yang lepas hingga ke waktu ini adalah mukaddimah daripada musannif. Jadi seterusnya kita masuk kepada perbahasan sebenar kitab Al-Faslul Awal, pada bab yang pertama. Al-Faslul Awal fi isbati wujudillahi ta'ala. Bab yang pertama untuk pada mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak bagi bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Wa huwa rabbul alamin wa khaliqul khalqi ajma'in. Dan dia adalah
pemilik Rabbul Alamin, pemilik sekalian alam, wa khaliqul khalqi ajma'in, dan pencipta kepada sekalian makhluk keseluruhannya. Jadi dalam perbahasan ini, faslul awal ni adalah nak membincangkan tentang bagaimana kita nak mengisbatkan Allah Ta'ala itu wujud. Apakah dalil nak kata bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan dia adalah Rabbul Alamin wa khaliqu khalqil ajma'in, pencipta bagi sekalian alam dan juga pencipta kepada sekalian makhluk. Wa'lam anna al-adillata ala wujudihi subhanahu wa ta'ala aktsar min an yuhsa. Ketahuilah bahawa dalil-dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala ini aktsar min an yuhsa, sangat banyak daripada untuk dikira. Aktsar min an yuhsa adaduha, sangat banyak untuk dikira bilangannya. Maksudnya dalil-dalil ini sangat banyak untuk menunjukkan bahawa Allah itu ada, Allah itu wujud. Au yublagha amaduha, dan juga tidak mampu untuk disampai hadnya, kerana terlalu banyak dalil-dalil nak menunjukkan kewujudan Allah tidak sampai kepada, tak dapat dihimpunkan ataupun dihitung banyaknya dalil-dalil tersebut. Kenapa? Fa anna kulla syai'in dalilun alaih wa mursyidun ilaih. Kerana setiap segala sesuatu ini adalah menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu adalah dalil kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekeliling kita ini, semuanya adalah dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud. Fa anna kulla syai'in dalilun alaihi wa mursyidun ilaih. Kemudian kata musannif Imam Ibn Juzay rahimahullah, wa linulakhisa al-kalama lidzalika fi salasati masalik. Kita nak ikhtisarkan, nak pendekkan, nak ringkaskan daripada pelbagai banyak dalil-dalil tersebut, kita nak ringkaskan kepada 3 sahaja jalan. Dan pemilihan Ibn Juzay dengan masalik, kita sebut sebagai maslak, jamaknya masalik, adalah jalan. Memang apabila kita baca karangan Ibn Juzay, Ibn Juzay ini akan memimpin pembacanya satu persatu. Jadi kalau kita baca maksudnya secara laju ataupun saudan, itu sudah memberi manfaat yang besar kepada kita. Dan tidak sebagai teliti dan juga sebagainya, kita baca secara terus dan juga laju, itu memberi manfaat. Sebab Imam Ibn Juzay akan memimpin satu persatu. Nanti kita akan tengok bagaimana Imam Ibn Juzay akan pimpin satu persatu daripada maslak al-awwal dan juga sampai ke maslakus salis, nanti akan membawa kepada perbahasan yang mudah untuk kita faham. Yang mudah untuk kita faham, seperti mana disebutkan dalam maksud yang tadi, iaitu membawakan hujah-hujah yang senang, yang jauh daripada kerumitan dan juga kesusahan dalam memahami akidah. Kemudian kata Syekh, walinulakhisa al-kalama fi dhalika fi thalathati masalika, iaitu pada 3 jalan. Al-maslakul awal, jalan yang pertama adalah al-istidlalu bima nasabahu minal ayat fi anwa'il mawjudat, iaitu mengambil beristidlal dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kepelbagaian kepelbagaian kewujudan, mawjudat yang wujud di dalam dunia ini. Minal ardi was samawati wal hayawani wan nabati wal jibali wal bihari wal riyahi wal amtari wal syamsi wal qamari wal laili wan nahari wa ghairi dzalika minal makhluqat. Kesemua kepelbagaian makhluk ini, daripada bumi, perbezaan bumi, daripada langit, haiwan, pelbagai spesies haiwan, dan juga pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan, bentuk muka bumi, ada yang bergunung, ada yang berbukit, ada yang tanah rata, ada yang curam yang dalam, sebagainya. Wal bihar, dan juga laut-laut dan juga sungai, wal riyah, dan juga angin, amtar, asyams, matahari dan juga bulan, wal laili wan nahar, malam dan juga siang, wa ghairi zalika minal makhluqat,
Dan begitulah selainnya. Jadi Imam Ibn Juzay akan mendatangkan ayat Al-Quran berkaitan dengan anwa'ul makhluqat. Makhlukat yang berbagai spesies yang menunjukkan kepada penciptanya ini adalah pencipta yang Al-Hakim, yang mana yang bijaksana, yang mana yang meletakkan sesuatu itu pada nuzum ataupun satu sistem yang sangat teratur. Fa'annaha tadullu anna laha sani'an sana'aha. Semua perkara tersebut, yang penciptaan spesies, haiwan, bumi, bentuk muka bumi, perbezaan warna kulit manusia dan sebagainya, dan juga perubahan malam ke siang, siang ke malam, menunjukkan bahawa fa'annaha tadullu ala anna laha sani'an. Bahawa perkara ini mesti ada penciptanya. Mesti ada orang yang menyusun, mengatur perkara-perkara yang sangat sistematik ini. Fa'annaha tadullu ala anna laha sani'an sana'aha wa khaliqan abda'aha. Dan menunjukkan kepada pencipta yang mana meletakkan dengan kedudukan mereka ini dengan kedudukan yang unik. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, dan kemudian musannif membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai orang yang beriman, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan golongan-golongan yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu ini bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an, iaitu yang menjadikan bumi ini firasyan was samaa'a bina'an, dan juga pembinaan langit, was samaa'a bina'an. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan kemudian dia menurunkan daripada langit itu air hujan. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, dan dia mengeluarkan daripada air hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Kemudian kata Allah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kamu mengetahui. Ini ayat yang pertama berkaitan dengan penciptaan manusia, penciptaan allazi khalaqakum wallazina min qablikum, dan juga penciptaan bumi dan juga penciptaan langit. Wa qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasfifir riyah والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan. Dan juga Allah Ta'ala menurunkan daripada langit air, yang mana dengan air tersebut Allah Ta'ala menghidupkan bumi selepas daripada matinya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa tasrifir riyah, menggerakkan angin-angin, was-sahabil musakhkhar, dan juga awan-awan, bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun, sebagai satu tanda bagi golongan-golongan yang berfikir. Wa qawlihi ta'ala wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به
الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Surah Ar-Rum ayat 20 sampai ayat 26. Ila akhiril ayat sit wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alam najalil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Surah An-Naba ayat 6 hingga ayat 16. Kemudian kata musannif, wa kullu ma jaa fil Quran min at-tanbih 'ala al-mawjudat fa huwa yufidu hadzal ma'na. Kata musannif, setiap ayat yang menunjukkan kepada penciptaan, ayat-ayat penciptaan di dalam Al-Quran tentang bercerita tentang mawjudat, maknanya adalah untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini pencipta yang maha bijaksana, meletakkan sesuatu itu pada sistem yang sangat teratur. Barang siapa yang bertadabbur kepada alam ini, maka dia akan mencapai kepada satu ilmu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan semua ini. Dia melihat kepada contohnya ialah bunga-bunga dengan pelbagai spesies, dengan pelbagai warna, dengan juga bau-baunya terlalu banyak. Ini menunjukkan bahawa penciptanya adalah sangat bijaksana, mempunyai kita kata mempunyai sifat-sifat yang al-asmaul husna, sifat-sifat yang mulia, seperti mana sukakan kebaikan, sukakan kecantikan. Maka ini akan membawa kita kepada percaya bahawa setiap apa yang ada di dunia ini adalah ada penciptanya. Wa kullu ma jaa fil Quran at-tanbih 'ala al-mawjudat, perkara-perkara yang menyentuh kepada mawjudat ini, maknanya apa? Untuk menunjukkan bahawa semua ini di dalam dunia ini, segala perkara mawjudat ini adalah ada penciptanya. Fil Qur'ani katsirun jiddan, dan ayat-ayat berkaitan ini yang musannif sebut tu sebahagian daripada ayat-ayat yang lain adalah sangat banyak. Kemudian bagaimana kita nak mulakan untuk kita bertadabbur alam? Dan kata Syekh Al-Jumaah bahawa kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah Kitabul Mastur, Al-Kitabul Mastur, kitab yang ditulis, iaitu Al-Quran Al-Karim. Kitabul Mastur, mana kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni adalah ada 3. Yang pertama Kitabul Mastur, iaitu Al-Quran Al-Karim. Yang keduanya adalah Kitabul Manzur, Kitabullahil Manzur, iaitu kitab Allah yang dapat dilihat, dapat dirasa oleh panca indera, iaitu alam ini. Alam adalah Kitabullahil Manzur, yang boleh dilihat, yang boleh dirasai, dan dengannya akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah Kitabullahil Maqdur, iaitu diri kita sendiri sebagai seorang insan. Jadi ada 3 kitab Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kitab yang biasa kita dengar, Alkitab, adalah Al-Quran, yang disebut sebagai Kitabul Mastur, Kitabullahil Mastur, yang ditulis. Dan juga ada juga kitab yang Allah Ta'ala berikan kita untuk kita memahami ataupun mengenali Allah Subhanahu Wa Taala adalah Kitabullahil Manzur, iaitu Al-Alam Kulluhu. Seluruh alam ini adalah Kitabullahil Manzur, supaya kita kaji, supaya kita mentadabbur alam sampai kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kitab untuk kita mengenalkan kita kenal Tuhan kita adalah Kitabullahil Maqdur, iaitu diri insan itu sendiri. Jadi kata Syekh, wanzur waffaqakallahu ila aqrabil asya'i ilaika hiya nafsuka. Kemudian Syekh pimpin kita. Syekh kata, pertama sekali tengok, wanzur, tengoklah kepada aqrabil asya', yang paling dekat dengan diri kita, iaitu wahia nafsuka, diri kamu sendiri. Jadi kita dah bincang tadi
penciptaan langit dan bumi, penciptaan gunung ganang dan juga tanah sebagainya. Saya bawa kita first kali dengan banyak-banyak ni, tengok kepada diri kamu terlebih dahulu. Wanzur waffaqakallah. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kamu ila aqrabil asya, kepada perkara ataupun benda yang paling dekat dengan diri kamu sendiri, iaitu wahia nafsuka, diri kamu sendiri. Fa innaka tara fiha min sun'il ajib. Tengok kepada diri kita. Penciptaan diri kita ni sangat ajib, sangat ajaib. Wat tadbiril gharib. Bagaimana aliran darah, bagaimana jantung mengepam darah ke tubuh kita dengan tanpa kita mengawal jantung tersebut, dengan tanpa kita boleh untuk mengadjust ataupun sebagainya. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Min sun'il ajib. Tidak ada yang boleh buat seperti mana tubuh badan kita pada hari ini. Wat tadbiril gharib ma fihi burhanun qati'. Ini menunjukkan bahawa adanya satu dalil yang qat'i. Walizalika nabbaha Allah ala khalqihi al-insana fi mawadi'a katsiratin. Dan sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan tentang penciptaan insan ini di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Antaranya ialah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah Ta'ala ciptakan manusia itu daripada saripati mani. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian simpan di dalam rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ila qaulihi ta'ala summa innakum ba'da zalika mayyitun. Sehinggalah ayat Al-Mu'minun ayat 15. Wa qala wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum, dan kepada diri kamu, tidakkah kamu melihat? Dan kata Syekh, bagaimana kita nak berfikir tentang Allah Ta'ala ni maha hebat, Allah Ta'ala ni wujud, bukan sahaja wujud tapi maha bijaksana juga maha hebat. Kita tengok kepada penciptaan manusia. Fama a'jaba tartibil khalqil insani min ma'in mahin wa taqibi 'izamihi wa 'uruqihi 'ala ikhtilafiha. Tengoklah daripada setitis air jadi manusia. Daripada setitis air mani menjadi manusia, dan manusia itu membesar dan juga membina tubuh badan yang kuat. Bagaimana dengan setitis air sahaja mampu membentuk manusia? Jika sekiranya kita mentadabbur dengan lebih mendalam ataupun memikirkan dengan lebih mendalam, bagaimana setitis air itu dapat membentuk tulang-tulang, membentuk otot-otot, membentuk organ-organ dalaman, paru-paru, jantung, buah pinggang, usus dan sebagainya. Bagaimanakah setitis air itu mampu menjadi makhluk yang sekompleks itu? Ini menunjukkan bahawa keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita lihat, kalaulah kita lihat dengan mata yang kasar tanpa tadabbur, daripada setitis air mani berubah menjadi bentuk-bentuk dia, kemudian lahir, kita tidak merasa keajaiban jika kita melihat dengan tanpa tadabbur, dengan tanpa pemerhatian yang dengan keimanan. Tapi apabila kita melihat sesuatu itu dengan kacamata keimanan, kita berfikir tentang bagaimana setitis air boleh menjadi satu makhluk yang kompleks dengan sistemnya, aliran darah, jantung, paru-paru dan juga otak, sebagainya, organ-organ dalaman ini berfungsi, maka kita rasakan bahawa itu adalah sangat ajaib. Itu adalah sangat ajaib, dan perkara yang ajaib ini tidak akan datang sendiri, tidak akan terjadi sendiri. Mesti ada orang yang mengatur, mesti ada pencipta yang mengatur, mesti ada sesuatu yang menjadikan sistem tersebut dan juga mengawal sistem tersebut dan meletakkannya dalam satu sistem yang tersusun, dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kita melihat diri kita ini, maka kita akan sampai kepada satu kepercayaan. Ini adalah satu dalil bahawa Allah Ta'ala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala
bersifat dengan sifat bijaksana dan juga bersifat dengan sifat bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Jadi dalil yang pertama untuk kita faham pada hari ini adalah wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kepada diri kamu tidakkah kamu melihat. Jadi saya tinggalkan untuk kita sama-sama berfikirkan tentang penciptaan diri kita. InsyaAllah kita akan masuk kepada dalil-dalil yang seterusnya selepas pada ini. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.